Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam segmen kisah misteri dan mistik. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada semua subscriber channel AD Taki dan kepada yang belum lagi subscribe, anda boleh tekan butang subscribe tanda sokongan anda dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru daripada channel inilah. Baiklah, berbalik pada segmen kisah seram episod yang ke-14 ni, saya akan bawakan kisah berkenaan dengan pemandu teksi, di mana kisah yang berlaku mungkin tidak seram bagi anda semua, tapi ada beberapa perkara misteri yang tidak dapat dirungkai ataupun dijelaskan lah. Jadi perlu juga saya ingatkan bahawa kisah yang saya sampaikan ini anggaplah hanya sekadar hiburan, dan jangan anda percaya 100% kerana kita tidak tahu sejauh mana kebenarannya. Jadi setiap kisah yang disampaikan pasti ada pengajarannya yang boleh kita belajar, kerana kita ni sebagai manusia lah, tak lari daripada melakukan kesilapan. Jadi tanpa membuang masa, sama-sama kita dengarkan kisah ini. Baiklah, kisah ni dikongsikan oleh Pak Hamid, yang saya gunakan sebagai nama samarannya, yang pada ketika itu beliau berusia 42 tahun sewaktu beliau bertugas sebagai seorang pemandu teksi. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Saya ada beberapa kisah yang ingin saya kongsikan, di mana perkara yang berlaku bagi saya agak misteri, yang saya sendiri tidak dapat nak jelaskan menggunakan logik akal fikiran saya dan kawan-kawan pemandu teksi yang lain. Sepanjang saya bertugas sebagai seorang pemandu teksi, perkara ni berlaku apabila kenderaan yang saya gunakan rosak dan berada di bengkel lah. Agak lamalah untuk disiapkan, jadi saya pula agak terdesak apabila syarikat konsesi pun tiada kenderaan lain yang boleh saya gunakan untuk jalankan tugas lah. Jadi kebetulan salah seorang daripada rakan setugas, dia ni sakit dan perlu rehat dalam jangka masa yang agak lama lah. Jadi saya pun meminta izin untuk menggunakan kenderaannya untuk saya mencari rezeki. Sebenarnya perkara ni salah kerana kenderaan tersebut sudah didaftarkan atas nama kawan saya dan segala aduan akan jatuh atas nama beliau. Tapi waktu tu saya agak terdesak sebab banyak benda yang perlu saya bayar untuk menanggung keluarga lagi kan. Jadi terpaksalah saya gunakan. Jika ada aduan, saya akan tanggung lah. Jadi ada satu penumpang tu, seorang perempuan tua, dan pada waktu tu dah masuk waktu maghrib lah katanya. Jadi perempuan tu katanya nak pergi di kawasan sekian-sekian lah, dengan suaranya yang terketar-ketar. Jadi saya pun jemputlah dia masuk. Kami tak bercakap pun pada waktu tu. Dia ni pula tiba-tiba dia akan ketawa tau, seolah-olah mengilai. Saya pun buat tak tahu je lah. Seram pada waktu tu. Dengan tiba-tiba dia pun bercakap, Abang, saya ni cantik tak? Abang, tak nak tengok muka saya ke? Masalahnya dari suara seorang yang tua yang terketar-ketar, jadi suara macam seolah-olah macam perempuan yang muda tau ini. Saya terasa takut dan agak terganggu lah. Jadi saya memberhentikan kereta berdekatan dengan kawasan kedai-kedai. Saya gesa dia untuk keluar dan saya tak akan ambil sebarang bayaran. Dan tempat yang dikatakan tadi pun macam dalam beberapa kilometer sajalah. Cik, tolong jangan buat saya macam ni. Tolonglah, aku nak kau keluar. Jangan ganggu aku macam ni. Jadi bila saya memberanikan diri lihat back mirror ataupun cermin pandang belakang, perempuan tu dah tak ada. Jadi apa yang membuatkan saya bertambah takut, waktu tu saya tak dengar apa pun, ataupun rasalah pintu di belakang tu, di bahagian penduduk belakang penumpang kan, dia terbuka. Tak ada, saya tak rasa apa-apa pun. Dan dia pun hilang. Jadi selepas kereta saya siap dibaiki, bila saya bertugas pada waktu malam, saya terserempak dengan seorang lagi warga emas yang keseorangan. Jadi saya pun menawarkan untuk dia tumpang lah. Tapi dia ni tak layan tau. Dia macam teruskan dia je berjalan perlahan-lahan. Dia tak jalan laju tapi dia perlahan-lahan. Jadi saya pun tawarkan lagi, yang niat saya ni memang nak bantu dan saya tak akan kenakan bayaran apa-apalah. Sebab alang-alang saya dah nak pulang ke rumah. Akhirnya dia tiba-tiba berhenti dan memandang ke arah saya dengan senyuman lah. Tapi yang membuatkan saya tak sedap hati, mata dia ni
terbeliak tau, luas. Seram Tapi saya dah berniat nak bantu pakcik ni lah. Saya pun cubalah berborak, tanya pakcik ni namanya siapa, nak ke mana kan. Sejak pakcik ni masuk, saya ada terbau sesuatu yang tak kurang enak lah. Dalam hati mungkin pakcik ni merupakan gelandangan yang tiada tempat tinggal ataupun betul-betul golongan yang susah. Saya sebenarnya agak risau sebab yelah, waktu tu dah malam. Saya pula tak tahu nak tolong macam mana lagi kalau betul apa yang saya sangkakan lah. Saya pun tanya lagi, pakcik ada isteri ataupun anak ke? Dia masih tak jawab tau. Sehinggalah dalam 15 minit waktu perjalanan yang saya rasakan macam dah sejam saya dalam kereta dengan dia. Nak, nama siapa? Oh, nama saya Hamid. Hamid. Baiknya awak tumpangkan orang tua macam ni. Pakcik jangan cakap macam tu. Susah macam mana pun saya cari rezeki. Saya ni cuma manusia biasa. Bila orang susah kita kena tolong lah. Takkanlah saya nak biar pakcik jalan seorang-seorang macam tu kat malam-malam macam ni pula tu. Jadi dia pun mulalah tunjukkan jalan. Situ. Berhenti situ. Pakcik nak berhenti sini? Saya pelik sebab tak ada apa-apa kat situ tau. Cuma ada jalan masuk. Itu pun kecil lah, macam ke ladang sawit. Mungkin pakcik ni tinggal dalam kawasan kampung pedalaman lah. Itu cuma anggapan saya, sebab saya dah mula rasa macam tak sedar hati tau. Jalan elok-elok nak, jangan berhenti mana-mana ya. Saya pun jalan lah. Tapi tiba-tiba baru saya perasan bau yang busuk tadi hilang lepas saya berborak dengan pakcik tu. Dan sampailah saya tiba di rumah. Bila saya periksa belakang tempat penumpang, ya Allah, penuh dengan debu putih dan seprihan daun-daun kering lah. Bukan tempat duduk penumpang saja, malah atas kereta pun penuh dengan debu. Tapi apa yang memeranjatkan saya, ada kesan tapak tangan dan kelihatan seperti jarinya panjang. Jadi selepas beberapa minggu saya bertugas seperti biasa, kejadian misteri yang berlaku pada kali ini, di mana waktu tu tak ramai yang menggunakan khidmat saya sebagai seorang pemandu teksi. Jadi dia punya terdesak tu tuan saja yang tahulah. Sampailah di satu kawasan taman di kawasan Shah Alam, di mana ada satu tempat yang menjadi persinggahan pemandu teksi untuk menunggu penumpang lah. Sedang saya duduk berehat dalam kereta, tiba-tiba cermin kereta saya diketuk oleh seseorang tau. Seorang yang kurus fizikalnya, yang berkulit gelap dan giginya dalam keadaan yang teruk lah. Dia pun keluarkan kertas, katanya nak ke alamat yang dimasukkan. Ianya mengambil masa yang agak lama sebab saya susah nak faham sebab kondisi kertas tu agak teruk lah. Dan tulisannya pula yang kurang jelas. Tapi ni jauh ni encik, mungkin mahal nanti bayarannya. Katanya tak apa, dia akan bayar. Dan bila saya sampai di satu kawasan yang saya sendiri tak biasa, tiba-tiba dia bersuara, katanya dah nak sampai. Anda semua bayangkan, selama beberapa minit kami dalam kereta, itulah pertama kali dia bersuara. Dan suaranya garau tau, seakan-akan macam suara harimau. Saya terkejut lah bila dia bersuara macam tu kan. Dia ni kenapa pula kan? Ni kalau aku terkejut tadi aksiden, nanti macam mana pula? Itu apa yang Pak Hamid fikirkan lah. Hamid, berhenti kat sini. Okey. Dia ni pelik lah. Suara sekejap okey, sekejap tak. Dia ni nak main-mainkan aku ke? Nah, ni duitnya. Banyak sangat ni encik. Encik bayar ikut meter je lah. Tapi dia berkeras jugalah nak saya ambil duit tu. Jadi saya pun ambil lah. Dah nama pun rezeki kan. Jadi dalam perjalanan pulang tu saya tersentak. Macam mana dia tahu nama aku Aku pernah tumpangkan dia ke? Jadi duit yang dia bagi tu saya letakkan di bahagian tempat letak minuman lah. Dan bila saya cari duit tu, hilang. Disebabkan saya terlalu risau dan perkara ni amat mengganggu fikiran saya lah. Saya pun putuskan untuk pergi ke pejabat perubatan Islam. Jadi setelah selesai berubat, ustaz tu ada menasihatkan saya, kalau boleh jangan buat shift malam, dan banyakkan solat, dan banyakkan pasang surah-surah suci dalam kereta ketika bertugas selama beberapa minggu. Dan perkara itu saya amalkan sehinggalah ke hari ini.
Berikut adalah kisah berkenaan dengan pemandu teksi yang dikongsikan oleh Pak Hamid. Walaupun katanya kisah yang dikongsikan ni tak seram, tapi bagi saya amat menariklah bila ianya dikongsikan daripada pengalaman Pak Hamid sendiri. Jadi bagaimana kalau para pendengar semua berada dalam situasi Pak Hamid? Adakah anda akan teruskan perjalanan? Buat-buat tak tahu ataupun pura-pura pengsan? Aduh, ini dah kes kronik Jadi baiklah, jadi episod kali ini tamat di sini. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi dengar episod yang saya bawakan pada kali ini. Dan jangan lupa subscribe untuk menyokong channel ni. Dan jika anda ingin berkongsi kisah anda di mana saya akan ketengahkan dalam channel ni, boleh hantarkan ke email editaki@gmail.com. Dan boleh juga DM di Facebook page, iaitu Editaki lah. Jadi dengan ini sekian saja daripada saya. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum dan bye-bye.